Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tiranya kemarin dengan ucapan penangguhan daripada sebahagian ahli yang berhormat. Kesejahteraan rakyat dan penduduk antara perkara yang mula-mula disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas ke bawah Tulian Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam ucapan penangguhannya antara lain menyentuh belanjawan negara akan memfokus kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan penduduk. Semua ini tentunya memerlukan komitmen, sokongan, kerjasama dan usaha gigih yang berterusan daripada semua pihak, termasuk sektor perkhidmatan awam dan swasta serta seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bekerja keras, berganding bahu dan bersatu padu menggemblengkan tenaga ke arah membina masa depan yang lebih cerah dan makmur untuk seluruh rakyat dan penduduk selaras dengan pendekatan whole of nation yang sering kita dengar dan ungkapkan pada masa ini. Yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dalam ucapan penangguhan pula antara lain menggariskan peranan Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Mesyuarat Negara adalah sebahagian lembaga pemerintahan negara yang dinamik, tidak statik, namun akan sangat-sangat berhati-hati, berkembang menurut tahap-tahap yang sihat, berkebajikan, selamat dan aman, dengan sentiasa berpaksikan perpaduan di antara kerajaan berpemerintahan beraja dengan rakyat. Kepentingan menjana ekonomi negara, kemahiran tenaga manusia dan mengenal pasti industri strategi antara yang disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang bergelar. Apa yang penting ialah hala tujuan jelas dan tindakan sejajar kerajaan selaku pemudah cara untuk mengaktifkan dan merangsang aktiviti ekonomi domestik supaya ianya akan bertambah maju dan lebih banyak FDIs baru akan melibatkan diri dalam jana ekonomi negara. Kepentingan research and development semestinya juga diperluaskan yang berpotensi menambah baikkan lagi produktiviti, meningkatkan kreativiti, inovasi, value added product dan memperbanyakkan serta menaikkan tahap kemahiran tenaga manusia. Usaha kita untuk menarik pelabur asing mesti juga dipertingkatkan. Mengenal pasti dan memfokus kepada industri-industri strategik. Melahirkan tenaga kerja yang berkelulusan tinggi dan berkemahiran dan tetap fokus kepada mencapai matlamat wawasan negara 2035. Siaga budaya kerja lebih efektif dan manfaatkan pandangan rakyat yang berpendidikan antara yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang yang mencapai kecemerlangan. Kenal pasti punca kelemahan serta siap siaga ke arah budaya kerja yang lebih efektif dan efisien bagi mendapatkan hasil berbeza yang lebih baik semata-mata untuk kebajikan rakyat dan negara. Rakyat kita yang berpendidikan tinggi, yang berkhidmat di dalam sektor kerajaan dengan kekayaan pengetahuan dan kemakaran yang dimiliki, haruslah dimanfaatkan. Sebaiknya pandangan mereka untuk memaklumkan pembuatan dasar kita. Dalam konteks cita-cita kita untuk menjadikan sebuah negara yang smart nation, adalah penting untuk mempertimbangkan kajian semula bagi asas kurikulum ICT di Kementerian Pendidikan. Itu adalah penting setiap pegawai memahami bahawa setiap projek yang dilaksanakan oleh kerajaan mempunyai impak
langsung terhadap kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Suara-suara yang disalurkan melalui MMN ini didengar oleh kementerian-kementerian berkaitan dan ada juga tindakan yang memerlukan tindakan lanjut dan pengemaskinian. Masing-masing kita ini mengambil peranan dan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan bersungguh-sungguh dalam sama-sama memastikan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara yang akan terus terjamin. Wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah pula antaranya menyentuh mengenai penglibatan masyarakat dalam membangun negara, ekonomi mapan dan mewujudkan belia yang bertanggungjawab. Beliau menyeru agar semua lapisan masyarakat untuk tidak berputus asa dan menggunakan peluang ini untuk mengejar peluang pekerjaan dan untuk sama-sama membangunkan negara. Sustainable Economy negara Brunei Darussalam dilihat mampu mewujudkan landscape dan iklim perniagaan yang lebih kondusif untuk rakyat berkecimpung di dalam usahawan. Direction serta bimbingan secara berterusan adalah penting bagi mewujudkan belia-belia yang lebih bertanggungjawab dan komited menjayakan semua bentuk kemajuan dan pembangunan negara. Dengan adanya perhatian dan tindakan terhadap isu-isu tersebut serta turun padang, ianya akan lebih memacu ke arah menjayakan wawasan negara 2035. Sudah tiba masanya Kuala Belait diiktirafkan sebagai pusat bandar kedua selepas Bandar Seri Begawan. Pengiktirafan sebagai bandar kedua mampu memacukan lagi sektor perekonomian industri. Negara Brunei Darussalam bukan sahaja akan memupuk pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memacu perkasaan masyarakat yang membawa kepada penyertaan di dalam ekonomi digital. Pemberian bantuan dan insentif daripada pihak kerajaan juga dilihat penting ke arah menggalakkan para usahawan baru berkecimpung di dalam sektor pertanian. Mengenai usaha meningkatkan penghasilan produk-produk tempatan yang sedia ada di negara ini, Kuala selaku pemimpin akar umbi menyeru bagi mereka yang terlibat supaya akan dapat meningkatkan lagi hasil-hasil tersebut. Pendekatan Wall of Nation dan juga Wall of Government approach amat penting bagi menangani isu-isu yang memerlukan koordinasi dan melibatkan kerjasama yang rapat antara satu kementerian dan yang lain. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan penangguhannya menyifatkan Persidangan Mesyuarat Negara sebagai landasan rasmi bagi mengadakan perbincangan secara bermuafakat. Ini adalah kekuatan Majlis Mesyuarat Negara kita. Kita sama-sama bermuzakarah bagi membincangkan perkara-perkara strategik yang berkepentingan untuk rakyat dan negara dan seterusnya bergerak bersama ke hadapan sama ada dengan agenda pembangunan, sama juga dengan agenda pembangunan negara kita. Terutamanya pada masa ini terdapat pelbagai cabaran-cabaran semasa dan kemelut yang melanda yang melahirkan kepada kepelbagaian buah fikiran dan lontaran pendapat. Selepas 18 hari bersidang dalam suasana yang harmoni, muhibbah dan saling hormat menghormati, berteraskan konsep Melayu Islam Beraja, mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-20, Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tiranya kemarin. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2024-2025 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua
telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar sebagai Akta Undang-Undang 2024 Perbekalan 2024-2025. Sejumlah 6.25 bilion ringgit diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2024-2025 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April 2024. Belanjawan negara bagi tahun kewangan 2024-2025 masih mengekalkan tema bersatu membina masa depan yang lebih makmur untuk memastikan kesinambungan dan pensejajaran serta penilaian dalam jangka masa sederhana ke arah mencapai dasar dan matlamat perbelanjaan yang telah disasarkan sebelumnya. Tema tersebut memfokuskan kepada 3 keutamaan baharu iaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti awam, memupuk kepelbagaian ekonomi mapan dan pembangunan modal insan dinamik dan berwawasan. Ia mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina asas ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan ke arah pertumbuhan ekonomi yang mapan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Semoga segala isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara dapat merangsang lagi pertumbuhan dan mempelbagaikan ekonomi, meningkatkan produktiviti dan membina masa depan yang lebih makmur agar dapat dinikmati secara berterusan oleh generasi akan datang. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu masa yang belum ditetapkan tarikhnya. Sempena bulan Ramadan, Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Belia Mu'alaf Al-Syahadah dengan kerjasama Jamiah Seri Hasanah Bolkiah dan Persatuan Persahabatan Brunei China mengadakan program Iftar Mahabbah dan Masjid Tua. Program diadakan lewat petang kemarin di Jamiah Seri Hasanah Bolkiah. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Ugama. Program seumpamanya dihasran memberi kefahaman lebih mendalam kepada orang ramai mahupun pelancong dalam dan luar negara mengenai Islam di samping menghayati suasana keindahan masjid, mengenali seni benanya serta budaya di negara Brunei Darussalam. Pengenalan sistem pemantauan data pesakit dialisis peritoneal yang baharu langkah penting untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan bagi pesakit yang menghadapi masalah buah pinggang. Menurut Menteri Kesihatan, langkah tersebut melibatkan peningkatan akses kepada rawatan yang saksama dan pelaksanaan amalan ubat yang terbaik. Berucap semasa perasmian sistem pemantauan data pesakit dialisis peritoneal, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan sistem tersebut mampu mengesan masalah pesakit dengan lebih awal serta membolehkan para profesional kesihatan mengambil tindakan segera. Menerima maklumat secara real time juga membolehkan para profesional kesihatan menyesuaikan pengaturan mesin dialisis pesakit di rumah tanpa perlu menunggu pesakit datang ke klinik mengikut temu janji yang diberikan. Ini tidak hanya meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perawatan pesakit, tetapi juga memberikan perawatan yang lebih individual dan responsif kepada keperluan unik setiap pesakit. Melalui sistem baharu tersebut, para profesional kesihatan akan dapat merancang rawatan secara lebih terarah dan berkesan bagi setiap pesakit yang menjalani dialisis peritoneal. Majlis berlangsung di Pusat Dialisis Rimba. Selepas majlis perasmian, Menteri Kesihatan melawat rumah pesakit dialisis peritoneal di skim Tadakurnia Raya Jati Kampung Rimba, Gadong. Penyakit TB merupakan punca kematian penyakit berjangkit yang kedua selepas COVID-19. Menurut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO,
sekitar 10 juta orang di seluruh dunia dijangkiti TB setiap tahun dan menyebabkan 1.5 juta kematian, kebanyakannya di negara-negara yang sedang membangun. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam perutusan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, sempena sambutan Hari TB Sedunia tahun ini bertema Yes, We Can End TB. TB adalah penyakit berjangkit yang merebak melalui udara yang disebabkan oleh bakteria Mycobacterium tuberculosis. Di antara gejala-gejala TB adalah batuk yang berpanjangan yang melebihi 3 minggu, batuk berdarah, demam berpeluh pada waktu malam, kurang selera dan penurunan berat badan. Di negara Brunei Darussalam, kadar insiden penyakit TB pada tahun 2023 adalah 58 kes bagi setiap 100,000 penduduk, iaitu pada kadar bebanan TB sederhana. Kementerian Kesihatan telah memfokuskan strategi dan tindakan pengawalan penyakit TB di negara Brunei Darussalam bagi mencapai sasaran dengan membuat pendekatan seperti peningkatan dan penambahbaikan sistem surveillance TB, peningkatan kesedaran semua pihak termasuk profesional kesihatan dan orang ramai tentang penyakit TB, pengukuhan program saringan penyakit TB dengan kumpulan-kumpulan sasaran tertentu dan memastikan rawatan diberikan dan dipatuhi sehingga sembuh supaya jangkitan TB tidak menular kepada orang lain dan menghindari kemunculan kekebalan kuman TB terhadap ubat-ubatan anti-TB. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya beserta Majlis Perundingan Mukim dan Kampung kemarin mengadakan majlis tadarus di Masjid Al-Mashhur, Kampung Sungai Mau, daerah Belait. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis bertadarus Al-Quran dan bacaan tahlil serta doa selamat. Juga diselajurkan penyampaian wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dengan kerjasama Pusat Teknologi Pendidikan dan Urus Setia Majlis Pelajaran Kebangsaan juga tidak ketinggalan mengadakan majlis tadarus. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin, Kampung Bebatik, Kilanas. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetamu Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga diselajurkan penyampaian wakaf. Majlis bertadarus merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan sebagai wadah dalam meningkatkan amal ibadat serta mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Isteri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis tahlil ini merupakan acara keagamaan tahunan kementerian berkenaan yang bertujuan menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Seorang lelaki tempatan berumur 45 tahun yang bertugas sebagai penolong pegawai narkotik di Biro Kawalan Narkotik BKN dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dengan pertuduhan penyalahgunaan kuasa salah laku di pejabat awam di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati Muhammad Ali Iskandar bin Mustafa, defendant yang telah ditangkap sendiri oleh BKN semasa salah satu operasi yang dijalankan oleh agensi berkenaan kerana dicurigai telah membocorkan maklumat rahsia kepada salah seorang tangkapan BKN bertugas sebagai pegawai bertugas sentri unit kawalan BKN dan diberi kepercayaan
untuk merekodkan butiran tahanan dan pergerakan tahanan yang dibawa keluar masuk ke unit tersebut. Siasatan BMR mendapati defendant telah membocorkan maklumat rahsia tersebut 7 kali pada tahun 2023 kepada seseorang yang terlibat di dalam aktiviti penyalahgunaan data agar seseorang tersebut dapat mengelak daripada ditangkap dengan menggunakan maklumat yang dibocorkan oleh defendant dan agar kegiatan defendant sendiri yang juga terbabit dalam menyalahgunakan data tidak didedahkan. Defendant dihadapkan ke Mahkamah Magistrate dan didakwa oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalilah binti Hussein dengan 7 pertuduhan di bawah bab 12B Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 bagi kesalahan menyalahgunakan kuasa yang dipegangnya sebagai penjawat awam sehingga mengakibatkan kepercayaan orang awam disalahgunakan terhadap jawatan yang dipegangnya itu. Defendant mengaku tidak bersalah ke atas semua pertuduhan dan Magistrate Kanan Hajah RV Sufi T. Rana binti Haji Abdul Rahman telah menetapkan 6 April 2024 bagi menetapkan tarikh perbicaraan. Defendant telah diikat jamin mahkamah RM10,000 atau 2 orang penjamin tempatan beserta dengan syarat-syarat yang lain.